Perkongsian menarik 1 jam di MHI, Khamis, 4 Ogos 2022. Sejauh mana perkembangan bola sepak negara dapat mewujudkan pelapis yang boleh melonjakkan kembali kegemilangan sukan ini? Dan adakah senario bola sepak tempatan kini dapat mempengaruhi minat mereka? Separuh aku. Dan saksikan persembahan penyanyi yang terkenal dengan lantunan suaranya yang tinggi, Jacqueline Victor, bersama single terbaharunya, Perempuan. Malaysia hari ini kembali bersama dengan anda untuk siaran hari ini 4 Ogos 2022. Bertemankan saya Anim Izzati dan juga saya Sofia Nur Solihatul. Semoga anda akan baik saja, sihat bersemangat pagi ini. Anim, dah 2 tahun kita tak bergandengan. Kan? Hari ini pakai baju merah. Sedondon pula tu. Dia bila dah lama, dia kena terus satu tim. Macam tu. Okay, kepada anda juga, mungkin inilah masanya untuk kita bersama-sama mengikuti kita selama 1 jam. Saya dan Sofia akan berkongsi dengan anda. Apa yang menarik seperti mana yang anda dapat saksikan di sedikit montaj kita sediakan untuk anda pada pagi ini. Kita akan bincangkan tentang prestasi anak-anak muda kita menjadi pelapis untuk arena bola sepak negara. Dan kalau kita imbas kembalikan kejuaraan Piala AFF 2022 di Indonesia melibatkan bawah 19 tahun, membuktikan ini adalah satu platform yang terbaik untuk mereka jika daripada peringkat awal kita letakkan satu tahap yang tinggi untuk membawakan bola sepak negara ini ke tahap yang lebih tinggi lagi, insyaAllah. Antara pertandingan yang cukup yang ada yang boleh memantapkan lagi prestasi anak muda kita ni seperti Piala Presiden ada, Piala Belia ada. Ini antara yang boleh kita perlihatkan. Kalau kita melihat bola sepak ni, Anim, bukan sekadar sukan yang kita cintai semata-mata, tetapi satu investment ataupun pelaburan jangka masa panjang. Saya bagi satu contoh, di Sepanyol telah pun dikatakan mereka menjana pendapatan sehingga 9 bilion ringgit setahun dan mewujudkan lebih 34,000 peluang pekerjaan. Jadi kalau kita melihat bola sepak ni bukan sekadar sukan sahaja, tetapi satu avenue atau tempat yang boleh kita menjanakan pendapatan ekonomi negara. Ini mungkin akan mengubah persepsi kita lah untuk melihat pelapis anak-anak muda ini sebagai satu aset yang sangat besar. Betul. Dalam apa segala industri, pelapis sangat-sangat penting. Kita tak nak matikan perjalanan industri itu, nak kekalkan relevan setiap industri. Kita nak pastikan pelapis-pelapis kita juga sama hebatnya membawa satu industri ke tahap yang lebih baik lagi. Dan juga Anim, lagu hari ini kita tampilkan berjudul Perempuan. Perempuan je hari ini dekat Malaysia hari ini. Gitu. Dan dinyanyikan. Saya tak sabar. Saya tak sabar sebab ini adalah dah lama sepanjang beberapa tahun. Rasanya Sofia, kalau kita 2 tahun tak jumpa, tapi bertahun-tahun Jacqueline Victor tak datang ke Malaysia hari ini untuk mempromosikan hit beliau. Jadi hari ini beliau akan datang untuk bersama-sama dengan kita menyampaikan hit yang terbaru, iaitu judulnya Perempuan. Betul. Pasti anda dah dengarkan, pengikut-pengikut ataupun followers Jack dah tahu dah single yang sekian lama last mungkin tahun 2015 tak silap saya, baru keluar pada tahun 2022 ini. Pasti ada cerita sejati ni. Itu nampak lah tak? Jacqueline Victor. Ingat tahun itu. Okey, dan bukan itu saja, sebagaimana kita sebutkan tadi kan, prestasi anak-anak muda pelapis kita akan bersama dengan Hanif Miswan yang kini berada di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Beliau sendiri akan mencungkil sedikit sebanyak informasi apakah yang diperlukan sebenarnya sebagai asas untuk pelapis kita ini untuk maju ke hadapan dengan kematangan dalam permainan. Dan pastinya tak lain tak bukan kan, hos kami Hanif Miswan sahaja yang layak berada di sana untuk berkongsi dengan kita di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Hanif Miswan, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kepada Anim Izzati dan juga Sofia di studio. Saya betul bersiaran berlintas langsung dari padang latihan di Kompleks Majlis Sukan Negara di Bukit Jalil ini. Sangat istimewa sebab saya nak mulakan dengan sikit kata-kata lah dalam bola sepak ini, di mana kalaulah anda ini perlu bekerja dengan bermain minat anda iaitu bola sepak, ianya ibarat macam tidak perlu bekerja sehari pun dalam kehidupan. Maksudnya hari-hari main bola sepak dan hari-hari kita ni buat dengan minat kita kan. Dan betul, dan kita nak menyaksikan berkenaan dengan perkembangan bola sepak negara sekarang ini. Ramai sekali yang mula terus membuka mata lah kembali untuk mencari zaman kegemilangan bola sepak Malaysia
dengan Malaysia kembali ke pentas Piala Asia. Malaysia juga mempunyai ramai sekali barisan pelapis kan, program-program yang dikendalikan, dan kita nak tinjau juga bagaimana pandangan orang ramai sebenarnya nak bermula di sini untuk melihat tentang kenapa kita ni minat bola sepak, ataupun apa kelab yang kita minat berkenaan dengan bola sepak sekarang ni, dan kenapa ianya perlu disokong dan ditonton oleh ramai sekali rakyat Malaysia. Kita saksikan terlebih dahulu pandangan orang ramai. Saya berminat dengan pasukan Kedah FA. Pasukan yang saya minat adalah Kuala Lumpur. JDT ya. Untuk bola sepak Malaysia, saya sokong JDT. Saya minat untuk Liga Malaysia ni, saya minat Negeri Sembilan sebab saya berasal dari Negeri Sembilan. Sebenarnya saya tak tengok bola sangat, tapi sebab family saya minat JDT, so saya pun join jugalah tengok bola. Saya suka cara permainan diorang, terutama bila mereka mengalahkan JDT dalam Piala Malaysia. Diorang menggunakan cara counter attack. Bukan senang untuk dilakukan, tapi mereka berjaya melakukannya dan berjaya menangi dengan kadar 2-0. Masa awal saya minat tu time 2010, time World Cup dekat Afrika kan. Saya tengok macam syok je bola sepak ni. Jadi saya nak ikutlah perkembangan bola sepak ni. Ikut. Alhamdulillah sampai sekarang saya rasa minat. Just hobi saja. Untuk hobi saja. Kira tak adalah macam masuk kelab apa tak adalah. Untuk masa luang saja. Yalah, kadang-kadang itulah kalau lepak dengan mamak tengok dengan member-member lah, dengan kawan. Itu pun selalu ni mungkin next mungkin World Cup lah. Kalau World Cup mungkin selalulah lepak. Betul, itu dia semangat bola sepak tempatan, dan untuk itu kita bawakan perkongsian di sini di Bukit Jalil ni untuk melihat kepada perkembangan bola sepak Malaysia dengan pelapis-pelapis yang akan kita perkenalkan nanti. Ini sebahagian daripada pemain-pemain bawah 17 tahun kebangsaan. Ada yang dah mencipta nama, ada yang bakal mencipta nama kemudian hari nanti juga bersama dengan pasukan Malaysia. Dan untuk perbincangan lebih lanjut, ini berkaitan dengan pelapis sukan bola sepak negara, kita bawakan dua tetamu istimewa bersama dengan saya, Tuan Yusof Ibrahim, Pengurus Besar Pengurus Pembangunan Bola Sepak Negara. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan sudi bersama kami. Dan kita juga ada seorang jurulatih iaitu Syahid Saidun, penolong jurulatih bawah 17 tahun Akademi Bola Sepak Negara Mutahadari. Silakan. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih. Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Syahid pun bekas pemain tau. Jadi dia sekarang ni menjadi seorang jurulatih bersama dengan kita. Kita mulakan dengan Tuan Yusof dululah. Melihat kepada perkembangan bola sepak negara pelapis. Sekarang ni semakin rancak bola sepak kan. Apatah lagi dengan kejayaan. Ada kejayaan baru orang buka mata lah. Itu lumrahnya Tuan. Macam mana program pembangunan bola sepak sekarang ni sebagai seorang yang memantau semua program di Malaysia ni? Alhamdulillah, kalau kata dari sudut segi program pembangunan bola sepak negara, kita dah berjalan seperti biasalah. Walaupun itu pandemik, kita buat latihan online. Mulanya apabila dah dibuka, dah boleh berlatihan bersemuka, kita dah jalankan baliklah. So far dalam pembangunan bola sepak negara, kita ada 157 pusat, iaitu ada 16 pusat wanita. Jadi total keseluruhan pelatih kita ada 16,000 lebih dan 800 lebih orang jurulatih lah yang aktif. Itu hanya NFDP. Tapi yang apa yang saya tahu, dengan ada Liga Super Rimau, sekarang dengan Malaysia Little League dan sebagainya, yang kita boleh anggarkan anak-anak yang aktif dalam bola sepak ni lebih kurang 30,000 lebih orang lah. Jadi ramai. Jadi kata syabas dan tahniah saya ucapkan kepada jurulatih-jurulatih di luar sana, kelab-kelab komuniti yang bertukus lumus memberikan masa, ruang dan peluang untuk anak-anak kita, pelatih-pelatih kita untuk dalam berkecimpung dalam bidang bola sepak. Jadi yang ini adalah pelapis-pelapis negara satu masa akan datang lah. Itu satu perkembangan sangat menarik. 30,000 tau yang berkecimpung secara aktif pada ketika ini, dan salah seorang jurulatih yang membawa atlet ni ataupun pemain-pemain muda ni adalah bekas pemain seni lah, pernah bersama dengan Harimau Muda, kemudian beraksi di Super Liga Premier Malaysia juga, dan sehinggalah menjadi jurulatih seorang bekas pemain ini. Pastinya tahu selok-belok kepada pembangunan pemain-pemain muda ini. Melihat kepada pembangunan mereka, adakah kita mempunyai masa depan yang baik dengan ada pelapis-pelapis begini? Secara jujurnya daripada saya, kita mempunyai bakat yang sangat-sangat luar biasa. Bagi saya, bakat-bakat yang ada di khususnya di Akademi Mutahadari, di mana saya berada di sini, saya nampak bakat-bakat yang ada yang saya rasa masa saya dulu pun tak ada lah yang bakat macam ni. So sangat-sangat sayang kalau kita tak jaga kita punya bakat yang ada ni. Maksudnya masa zaman bermain dulu, coach melihat mungkin program pembangunan tidak serancak sebegini?
bukan bermaksud begitu, tapi saya lebih kepada bakat pemain itu sendiri. Mungkin dia dah dilahirkan sebagai pemain bola sepak kan. Jadi bakat yang ada pada mereka tu nampak sangat-sangat mengagumkan saya lah. Baik, itu dia satu pendedahan eksklusif juga lah boleh kita katakan. Tuan Yusof, kita melihat kepada masa depan kita dengan program-program yang dianjurkan sebegini. Bukan saja daripada program nasional, tapi hujung minggu pun kita tengok ramai yang hantar anak untuk main lah. Tak kisah macam mana pun tahap mereka, tapi mereka yang penting dihantar. Apa saranan kepada ibu bapa yang mungkin nak melihat tapi risau juga tentang masa depan anak-anak dalam bidang lain, tapi nak anak main bola ni macam mana ni? Okey, ni just untuk pesanan lah. Sangat bagus apabila hujung minggu semua kita boleh lihat apabila ramai pemain-pemain pergi bermain di akademi. Jadi kami punya prinsipal senang, lagi ramai orang main bola sepak lagi bagus, kurang masalah sosial. Jadi tak adalah yang buat jenayah dan sebagainya. Jadi lebihkan tengok keadaan outdoor. Cuma pesanan saya kepada ibu bapa, kena kita ada limit lah. Maksudnya kita kena faham progres anak tu. Jangan kita nak result instant. Sebab ada pemain ini dia adalah potential player yang mana dia ada late bloomers. Kadang-kadang umur 16, 17 baru dia faham. Ada yang awal, ada yang peak awal umur 12, 13. Jadi kadang-kadang harapan ibu bapa nak menjadikan anak seorang pemain bola sepak. Kan? Jadi kita kena, bukan itu saja. Kadang-kadang kita kena tanya anak tu sih, apa dia nak. Ada beberapa pemain kami memang ibu bapa bagi dorongan, tapi end up dia jadi jurulatih. Ada end up dia pergi sambung belajar, ambil kursus sains sukan. Ke arah dia saya nak jadi jurulatih kecergasan, saya nak jadi penolong jurulatih, saya nak jadi ketua jurulatih, pelbagai. Jadi bola sepak ni kita jangan hanya lihat kepada sudut menjadi seorang pemain, tapi dia juga boleh dalam pelbagai bidang, pentadbiran, pendidikan, kesihatan, daripada kecergasan dan pelbagai lagi. Itu saja saya lah. Dan kita pun nak ucap tahniah jugalah kerana dengan program pembangunan ini banyak kejayaan di peringkat bawah umur juga kan, daripada dilahirkan di program-program sebegini. Coach sendiri melihat kepada pembangunan pemain-pemain ni. Ini pemain bawah 17 tahun di bawah kendalian coach juga sebagai seorang jurulatih. Rutin mereka bagaimana? Seimbang tak dengan pembelajaran? Kok ada ibu bapa yang melihat ni risaukan berkenaan dengan pembelajaran juga kan? Di Akademi Muatadari, secara jujurnya mereka punya akademi dan juga bola sepak sangat seimbang. Di Akademi Muatadari dia orang punya kelas tu dia international school. Jadi dia sangat bersesuaian, dia boleh dengan kita punya training. So dia punya untuk training dan untuk pembelajaran tu dia boleh sama-sama. Jadi macam mereka ni umur 17 tahun. So dia orang akan ambil peperiksaan international school, dan dalam masa yang sama dia orang juga akan mengambil CJ peperiksaan Malaysia. Jadi dia orang kat sini dia ada dua kelebihan lah. Kelebihan buat mereka lah kalau untuk sambung belajar. Dahsyat mereka ni sebenarnya pembelajaran daripada dua-dua konsep aliran itu. Okey, sebenarnya kita juga nak sentuh sedikit lah, sebab kita ada orang yang berada dalam industri, bekas pemain, jurulatih sekarang, dan juga mereka yang menguruskan program-program yang besar ini ke arah penswastaan Liga Bola Sepak Malaysia. Memang telah pun dijalankan, telah bermula, tapi penguatkuasaan secara penuhnya secara berperingkat. Jadi kita nak dengarkan terlebih dahulu, adakah penyokong-penyokong kita ini bersetuju, bersedia dengan program penswastaan ini. Kebanyakan pasukan negeri dijadikan swasta, di mana mereka diberi hak milik kepada hanya seorang untuk menjadi pemilik di atas kemungkinan sebab pembayaan lah. Saya rasa itu idea yang bagus sebab dia akan membantu untuk membayar untuk hutang-hutang player yang tertangguh. Apa yang saya tahu, ia berkaitan dengan isu tak bayar gaji pemain. So saya rasa penswastaan bola sepak ni bagus. So kalau tak bayar gaji pemain, macam mana nak survive pula kan? Lagi bagus sebab dari penajaan mungkin lagi senang nak dapat. Sebab kalau kita tengok luar negara macam swasta tu kan, penswastaan, rasa daripada tender tu lebih open, lebih terbuka. Bagi saya penswastaan liga kelab patut mula daripada awal lagi, daripada dah start kita jadi profesional punya liga. Sepatutnya tak boleh bergantung pada kerajaan lah untuk bagi sumbangan ataupun bina infrastruktur untuk bola sepak ni, supaya kelab bola sepak tu boleh jana pendapatan sendiri, tak perlu bergantung pada kerajaan.
Yap, kita dah dengarkan pendapat orang ramai berkaitan dengan perswastaan, rata-rata bersetuju, rata-rata yang mungkin cakna dengan perkara ini, tapi penguatkuasaannya ataupun bagaimana kita nak aplikasikannya masih lagi sedang dalam satu proses yang panjang. Jadi mungkin Tuan Yusof berada dalam industri sini melihat kepada perswastaan, ada juga perjalanan karier kepada pemain-pemain ini kan nak melangkah ke era profesional nanti. Suatu yang sukar tapi perlu dilakukan perswastaan ini? Bagi saya perlu. Kerana kita tak boleh depend on government funding saja. So cumanya sekarang ni kita kena tambah baiklah kaedah apa yang dilakukan oleh MFL untuk dan juga FM untuk kaedah perswastaan ni adalah satu proses yang ke arah penambahbaikan. Kita tak boleh lihat dalam jangka masa pendek, kita lihat jangka masa panjang, dan saya yakin dengan kaedah perswastaan ni nanti dia akan mengembangkan lagi lah industri bola sepak ni, sebab pelbagai benda yang banyak benda lagi yang kita tak pernah buat dulu kita akan buat apabila dah diswastakan ni. Ya, baik, kita sokonglah kan. Sebagai bekas pemain coach, saya nak sentuh poin tu. Maksudnya sekarang perswastaan nak menuju ke arah tu, coaches pun akan kena A, super A semua kan. Coach setujulah maksudnya dah sedia untuk pergi ke arah tu. Saya bersetuju dengan struktur Liga Malaysia sekarang. Dari sudut komersialnya sangat-sangat bagus, dan juga dari sudut kita punya liga itu sendiri akan berkembang dengan pesat lah. Baik, itu antara pendapat mereka. Tapi alang-alang kita dah ada 4 pemain dibawakan dari Gambang ni untuk program kita pada pagi ini. Mereka mempertontonkan skill-skill mereka juga kan. Saya tak bolehlah sangat, takut nanti mereka tak bercek makan. Kita nak jemput salah seorang, Haikal Danish. Kabarnya adalah permata dari Kelang tau. Saya kena sebut perkara tu sebab dia ni orangnya asal Meru. Umur berapa tahun ni? Umur saya 17. Nama penuhnya siapa? Muhammad Haikal Danish bin Muhammad Aizun. Awak nak pegang mic tak boleh. Saya yang kena pegang. Haikal, dah berapa lama berada di Akademi Bola Sepak Muntadharin? Dah hampir 5 tahun dah. Ya. Dan antara pencapaiannya awak sendiri dah beraksi bersama dengan pasukan kebangsaan bawah umur ni? Baru-baru ni dengan under 19. Apa pencapaian? Champion dan saya dapat jadikan 1 gol. 1 gol Okey. Maksudnya dengan program pembangunan bola sepak ni, Haikal, melihat kepada masa depan, maksudnya ini macam cita-cita awak satu hari nanti awak nak mengharumkan nama Malaysia jugalah ya? Ya. Saya nak banggakan Malaysia dan banggakan kedua ibu bapa saya. Ya, okey. Sebab mak bapak mungkin tengah tengok ni, apa ucapan kepada ibu bapa ni? Nak banggakan sangat ni, silakan. Ucapkan terima kasih kerana selalu support saya dan selalu ada ketika saya senang dan susah. Okey, coaches semua okey lah? Coaches, alhamdulillah semua dapat coaches yang terbaik dekat AMD tu salah satu anugerah, sebab kita boleh improve kita punya skill-skill dan apa yang kita kurang. Ni coach yang Syed Gain cakap ni bukan Okey, baik, semoga berjaya Haikal. Awak dikabarkan juga bakal menjadi antara permata lah. Jadinya jangan cepat mengalah, maksudnya kena capai potensi tu ya. Okey, boleh main balik semua. Sedikit daripada kami di sini, mungkin ni antara perkongsiannya yang boleh membuka mata kepada semua bahawa pelapis bola sepak kebangsaan kita sebenarnya punya bakat di peringkat bawah umur ni, tapi dalam masa yang sama untuk membesarkan seorang juara ini, kita pastinya memerlukan sokongan daripada semua. Tuan Yusof, sedikit harapan ataupun pesanan kepada semua lah berkenaan dengan industri bola sepak ini. Sebenarnya sesuatu yang boleh menjadi masa depan kepada semua juga, dan mungkin harapannya kepada bola sepak negara. Saya cuma berharapkan kami perlukan sokongan. Kami tidaklah apa yang kami buat selalunya betul, jadi kami perlukan kritikan ataupun komen-komen yang membina. Kami membaca di segala sudut media sosial, dan insyaAllah kami akan cuba buat dalam program NFDP. Kita akan buat yang terbaik, sebab komen-komen anda tu akan membuatkan kami untuk lebih maju ke hadapan. So keep playing football, elakkan kontroversi, tingkatkan prestasi. Okey, ini banyak untuk program kita ni. Menarik ni. Okey coach, terima kasih juga. Nanti insyaAllah akan membawa pemain-pemain ni ke Vietnam kabarnya untuk edisi tour, membawa lebih banyak pengalaman kepada Malaysia dan banyak lagi program-program lain kepada peringkat bawah umur, kepada pasukan kebangsaan, dan ini adalah masa depan kita. Okey, kita nak kembali ke studio. Kabarnya saya berbaju merah di sini bersama dengan coach. Macam tuan taklah dia tutup baju dia, tapi rakan-rakan di studio juga berbaju merah mungkin kita nak ambil semangat yang membara. Kita kembali ke studio. Assalamualaikum. Itu dia, kita sama sedulur 3 orang. Tak membara hari ni kan. Kita tak membara. janji, tapi inilah orang kata hati, sistem hati jiwa. Okey. Kan. Hanif Miswan tadi bawakan tentang pelapis bola sepak negara, dan pastinya ini merupakan satu semangat yang perlu kita raih bersama untuk memastikan arena bola sepak kita berada pada tahap yang lebih baik. Okey, selepas ini kita akan berehat seketika, dan sekembalinya kita akan berbincang tentang pencalonan Anugerah Seri Angkasa 2022, segalanya di Malaysia hari ini, dan juga Jacqueline Victor dan menanti ni. Anda jangan ke mana-mana.
Baik, masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Tengah buat apa tu? Makan breakfast ke? Kita akan berbincang tentang pencalonan Anugerah Seri Angkasa 2022. Saya terus memperkenalkan tetamu saya pagi ini, Puan Nur Haznita Muhammad Ilham, Setiausaha Bahagian Pembangunan Kandungan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sofia. Puan, hari ini. Awak pun sama. Okey, Puan, kita nak berbincang tentang antara yang dinantikanlah. Ya, anugerah ini mungkin nak kongsikan berkenaan penganjuran ini, apakah yang menarik, apa yang boleh kita jangkakan tahun ini, Puan? Silakan. Terima kasih. Yang pertama sekali ialah Sofia, kami ingin mengucapkan terima kasih ya kepada pihak TV3 kerana menjemput kita, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, untuk berkongsi mengenai anugerah Seri Angkasa ni. Ini penyiar swasta pertama yang menunjukkan sokongan kepada inisiatif kerajaan. Alhamdulillah. Jadi saya rasa kalau saya cerita pasal anugerah Seri Angkasa ni, semua orang dah tahu. Sebab macam saya membesar daripada tahun 1972 sehinggalah sekarang kita dah terus menyaksikan anugerah Seri Angkasa ni sebanyak 33 kali, Sofia. Bayangkan. Jadi ini dah lama. Jadi 1972 hingga tahun 2022 ni dah 50 tahun dah kira jubli emas dah anugerah Seri Angkasa ni. Anugerah berlegenda berlegenda, berprestige, ikonik. Yang stay dah 50 tahun. Anugerah lain mungkin tak sampai ke tahap ini, tetapi kita sudah sampai ke 50 tahun. Jadi sebenarnya anugerah Seri Angkasa ni merupakan satu inisiatif penting kerajaan untuk mengiktiraf dan juga memartabatkan penggiat-penggiat industri kreatif ya melalui kementerian ya. Jadi kita untuk memartabatkan penggiat-penggiat ini, pengamal penyiaran, pekerja di belakang tabir. Bukan saja kita tengok kepada pelakon-pelakon drama atau TV. Bukan yang depan-depan ni. Ya, yang di belakang tabir. Yang inilah sebenarnya backbone kepada industri kita. Ramai yang tidak tahu sebenarnya hakikatnya, walaupun di hadapan mungkin 1-2 orang sahaja, tetapi kru penerbitan itu yang perlu diiktiraf juga. Baik, Puan, manfaat yang diperolehi kepada pembangun industri seni tanah air ini dengan penganjuran ASA, apakah yang bakal menanti mereka? Manfaatnya banyak. Ya, tetapi seperti yang kita sedia maklum ya, sebenarnya industri kreatif ini kerajaan telah mensasarkan lebih kurang 31.9 bilion ya untuk kita capai, ya, untuk kita sumbang melalui kepada keluaran KDNK negara, iaitu keluaran dalam negara kasar. Jadi kita memang sasarkan 2025. Bagaimana ASA ni memberi manfaat kepada penggiat industri kreatif melalui pengiktirafan kepada karya-karya yang kreatif. Penggiat-penggiat ini secara tidak langsung ya menaikkan mereka punya value. Betul. Macam Sofia lah, analogi dia senang. Sofia ni dicalonkan. Bila dicalonkan bermakna you telah memenuhi, penyiar nampak you memenuhi beberapa standard. Jadi standard untuk ASA ni tinggi. Ya, sebab dia orang kata dia present government punya penilaian. Credibility jadi credibility itu memberikan you credential yang tinggi. Credibility yang dijadikan credential untuk orang kata masa depan individu yang diiktiraf itu sendiri. Sangat besar nilainya ya. Dan mungkin tema ASA tahun ini, Puan, apa yang dipilih? Ini dinantikan ni setelah sekian lama. Yang ni betul. Orang sekarang mana-mana saya pergi pun tanya bila ada anugerah ni. Sebab dah nak masuk 50 tahun ni kan. Jadi seiring dengan jubli emas ya tahun ke-50, penganjuran ASA 2020 ini adalah bertemakan kepada kemuncak kecemerlangan. Sebab kita stay dalam market. Dah 50 tahun. Jadi dengan itu slogan adalah kemuncak kecemerlangan, anugerah yang hebat dari karya yang hebat, dari bakat yang hebat. The majestic. Jadi orang kata color tu, warna tu adalah hitam dan gold, emas. Begitu prestige. Lihat di papan skrin TV anda ini, hitam dan juga emas menunjukkan betapa prestigenya anugerah ini. Betul. Puan, pastinya ramai yang nak tahu tarikh pencalonan ASA 2022 ini. Siapakah layak dan paling penting sekali, apakah antara kriteria yang dicari
secara spesifiknya tahun ini? Terima kasih. Jadi seperti semua sedia maklum, melalui sidang media yang telah oleh YB Zahidi Zainul Abidin, itu kita punya timbalan menteri pada 1 Ogos yang lalu, kita telah war-warkan pembukaan pencalonan untuk Anugerah Seri Angkasa ini bermula 1 Ogos sehingga 31 Ogos 2022 pukul 11.59 malam. Wah, jadi dah bermula. Dah bermula. Dah. Jadi kita ada 7, sebenarnya in total kita ada 72 kategori dan yang dipertandingkan adalah 70 kategori, ya. Di mana ada 43 kategori untuk TV, 22 untuk radio, selebihnya adalah untuk media sosial. Ini adalah kategori baru. Baik. Ya, kita juga ada anugerah untuk tokoh asal dan juga tokoh khas juri. Jadi kat mana sebenarnya pada penyiar swasta atau awam ni untuk mencalonkan untuk akses kepada pencalonan ini. Jadi kita ada pautan iaitu laman web kita www.anugerahseriangkasa satu perkataan .gov.my. Jadi kat situ kita ada semua syarat-syarat umum, kita ada juga orang kata kategori-kategori. Jadi semua maklumat boleh dicapai melalui pautan ini. Jadi siapa yang boleh masuk ni? Itu persoalannya. Tahun 2015 boleh masuk lagi. Jadi sebenarnya untuk rancangan yang dicalonkan mestilah kali pertama disiarkan di saluran TV, stesen radio ataupun akaun YouTube yang bertempoh daripada 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2021. Itu saja tempohnya. Pastinya kalau anda ke laman sesawang Anugerah Seri Angkasa, anda dapatkan segala informasi lah, tempohnya, adakah kita layak untuk memasukkan pencalonan. Dan akhir sekali puan, dalam masa seminit 2 ini, apakah yang ingin disampaikan tentang mengemukakan pencalonan ini dan sedikit sebanyak harapan lah untuk kita melihat ASA 2022 ini terus maju dan orang kata megah tahun ini, puan. Terima kasih Sofia. ASA merupakan satu inisiatif bukan sahaja daripada kerajaan, sebenarnya adalah kerjasama pihak awam dan swasta. It's about collaboration. Betul. Jadi apa yang kita nak ialah kita ingin melahirkan lebih banyak karya-karya yang hebat yang bukan sahaja boleh bertanding di peringkat tempatan, yang kita boleh bawa ke peringkat global, peringkat antarabangsa. Jadi saya menyeru kepada badan-badan penyiar awam ataupun swasta, calonlah sebanyak mana pun pencalonan atau wakil-wakil bagi setiap kategori. Kerana again saya cakap tadi, bila you dicalonkan, sebenarnya dia membantu penggiat-penggiat dan juga kru-kru di belakang tabir ini untuk mereka menaikkan juga mereka punya value. Betul. Kepercayaan dan sebenarnya inilah kebanggaan kita. Kita tak tahu yang di belakang tabir ni sebenarnya standard dia boleh pergi kepada antarabangsa. Saya sangat setuju. Dengan itu kita ucapkan selamat maju jaya kepada keseluruhan ialah warga ASA 2022 ini yang akan sangat sibuklah selepas ini kan, sepanjang sebulan ini. Dan juga terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Haznita Muhammad Ilham, Setiausaha Bahagian Pembangunan Kandungan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, sudi meluangkan masa dan kita merancakkan lagi ASA 2022 ini 2022 ini dengan lebih jauh lagi. Terima kasih Sofia. Terima kasih semua. Okey, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan tidak lain, tidak bukan, the one and only Jacqueline Victor, segalanya di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Sofia, baca apa tu? Ni banyak terhangat ni kita nak kongsikan ni. Kita nak kongsikan utusan Malaysia, Harian Metro dan juga Berita Harian hari ini. Saya mulakan sedikit. Ini ada satu isu yang melibatkan, saya pasti figure ramai antara kita kan. Hampir 18,000 rakyat Malaysia diisytiharkan muflis ataupun bankrupt. Halaman 2 dalam utusan Malaysia bercerita tentang pelbagai lagi melibatkan isu dan pastinya jumlah yang tertinggi di Selangor sendiri. Saya tertarik dengan satu kenyataan yang mengatakan di sini
Pendedahan mengenai masalah mental disebabkan tiada duit sehingga ada yang bunuh diri kerana tidak tahu bagaimana untuk meneruskan hidup, cukup menampakkan rakyat Malaysia belum bersedia dengan peningkatan kadar faedah hutang. Seperti mana yang dikabarkan di sini juga, jika OPR terus dinaikkan, rakyat akan terus ditekan untuk menambah bayaran ansuran pinjaman, menyebabkan mereka yang seawal usia 25 tahun akan lebih ramai yang diisytiharkan muflis. Jadi apa yang kita mahukan adalah situasi ini yang telah pun dibuat oleh Bank Negara Malaysia BNM seharusnya melalui perbincangan dengan pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO yang paling hampir dengan rakyat. Yang sebenarnya ini apa yang dikabarkan di sini, dan petikan-petikan ini sebenarnya disampaikan oleh Encik Roslan. Okey. Kemajuan negara itu perlu mencerminkan juga kebolehan rakyat kita untuk terus menjalani kehidupan, dan saya risau jugalah dengan apa yang disebutkan Anim tadi, kadar yang mengambil nyawa sendiri dan sebagainya, perlu kita perlihatkan juga isu ini. Dan saya kongsikan di Harian Metro, ini antara yang kita risaukan, bukan sahaja kita menghadapi kebanjiran pendatang asing tanpa izin, tetapi dikatakan di sini mereka menjadi alung antarabangsa. Segelintir pendatang asing dari Bangladesh, Indonesia dan etnik Rohingya kini dikesan terbabit menjadi alung dengan menyasarkan perniagaan kecil tempatan di pasar utama di ibu kota sebagai mangsa sejak 3 tahun lalu. Dan pinjaman yang diberikan pula adalah serendah RM2,000 hingga RM20,000. Jadi mereka ini juga tertekan berada di negara kita dan tidak mempunyai cara lain dan mencari jalan yang orang kata mudah tetapi sangat sukar, iaitu berkaitan dengan alung antarabangsa ini. Dan ini menunjukkan sedikit sebanyak satu isu yang kalau tidak ditangani sekarang bakal melihat satu masalah yang lebih besar lagi selepas ini. Okey, seterusnya di Berita Harian pula, kali ini kita pilih untuk segmen dunia, berita dunia. Halaman 26, tentera China berjaga-jaga pada tahap tinggi. Beijing suarakan bantahan keras lawatan Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat ke Taiwan. Dan di sini saya bacakan petikan awalnya. Tentera China mengumumkan pasukannya kini berada dalam keadaan berjaga-jaga tahap tinggi dan akan melancarkan siri tindakan ketenteraan bersasar sebagai tindak balas terhadap lawatan Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Malah media negara ini sebenarnya melaporkan China turut memanggil Duta Amerika Syarikat di Beijing kemarin untuk menzahirkan teguran dan bantahan atas lawatan Pelosi itu yang disifatkan sebagai amat tidak wajar. Ya, dengan itu kita rangkumkan segalanya, rangkuman berita dunia yang termasuk sekali ketegangan yang dibawakan oleh lawatan Nancy Pelosi ke Taiwan baru-baru ini. Jom kita saksikan. Kain hitam bersulang benang emas, dikenali sebagai kiswah yang menutupi Kaabah di Kota Suci Mekah, diganti baharu pada Jumaat lalu selepas waktu Isyak sebagai simbolik kepada pembuka tirai Tahun Baru Islam 1444 Hijrah. Seramai 166 kaki tangan jabatan tertinggi Hal Ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mengendalikan kerja-kerja penggantian kiswah melalui tradisi tahunan ini. Kiswah diperbuat daripada 670 kg sutera berkualiti tinggi, 120 kg benang emas dan 100 kg benang perak. Perubahan yang dilakukan adalah sebahagian daripada perancangan jabatan untuk mengagihkan sambutan di 2 masjid suci, juga sebagai simbolik bagi menyambut ketibaan jemaah umrah dari dalam dan luar negara. Kunjungan Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi ke Taiwan menambah ketegangan antara negara China dan Amerika Syarikat. Ini susulan daripada amaran Beijing bahawa tenteranya tidak akan berdiam diri jika kedaulatan dan integriti wilayahnya terancam. Ini kerana China menganggap Taiwan sebagai sebahagian wilayahnya yang terpisah. Kementerian Pertahanan Taiwan mendakwa lebih 21 pesawat tentera China terbang memasuki zon pengenalan pertahanan udara pulau itu sebagai langkah berjaga-jaga tahap tinggi. Pelosi yang berada di Taipei menegaskan beliau bersama delegasi tiba secara aman di rantau ini dalam rangka lawatannya ke beberapa negara di Asia. Sekurang-kurangnya 37 orang dilaporkan maut dalam banjir yang melanda timur Kentucky, Amerika Syarikat pada 30 Julai lalu. Gubernur Andy Beshear berkata, angka korban mungkin meningkat susulan usaha mencari dan menyelamat semakin giat dijalankan, terutama di kawasan yang tidak boleh dilalui sebelum ini. And I do believe it will end up being one of the most significant, deadly floods that we have had in Kentucky in at least a very long time. Lebih 23,000 penduduk di negeri ini terputus bekalan elektrik dan air bersih. Dianggarkan 3 juta penduduk berada di bawah amaran berjaga-jaga di Kentucky, West Virginia, Timur Laut Tennessee dan beberapa daerah di selatan Ohio.
Jauh perasaan itu hanyut tak berpenghujung di bawah arus, terungkai semua episode cinta semalam. Oh, haruskah ku mahu dia jika pernah hati didusta, tak sanggup untuk terima hakikat sebuah cinta. Mampukah berjanji setia hingga akhir dan untuk selamanya? Yang ku mahu cuma dia jujur kepadaku. Hanya doaku padamu, oh Tuhan, runtuhkan rasa di dada, bisikan hati yang kecewa. Haruskah ku mahu dia jika pernah hati didusta, tak sanggup untuk terima hakikat sebuah cinta. Mampukah berjanji setia hingga akhir dan untuk selamanya? Yang ku mahu cuma dia jujur kepadaku. Jujur kepadaku, Jacqueline Victor, apa khabar? Wow, setiap kali Jacqueline Victor depan kita ni memang satu kataan dia starstruck. Thank you so much. Pagi-pagi tau, kena ingat pagi-pagi. pagi-pagi. Dan ini merupakan eksklusif buat pertama kali Ini kan? kali pertama saya nyanyikan lagu ni. Oh my god, live takut. Hebat Jacqueline. We love you. Thank you so much. Oh my God, amazing, Tak buka amazing. lagi badan ni. Dah lah live. Lepas tu dia eksklusif. Lagu perempuan belum lagi dipersembahkan mana-mana. secara langsung mana-mana ya? Tak pernah lagi. First time ni. Eksklusif di MHI buat pertama kalinya dan dah bertahun-tahun tak datang ke MHI ni, apa cerita? Taklah. Lama juga untuk single Dia dia. baru Tapi ni. kalau nak katakan single, yang ni single pertama lepas mungkin dalam 5 tahun kot. Yes. 4-5 years jugalah. Lama-lama juga. Perempuan, ceritakan sikit apakah penceritaannya, mesej yang disampaikan Jacqueline. Okay, so saya rasa benda ni sebenarnya lawak tapi tak lawak lah. Okay, it's basically... Itu bukan lawak dah. Declare dulu. Okay, so lagu ni bila jatuh kat tangan saya, kat riba saya suka melodi dia because seperti biasalah selalunya lagu, kalau lagu yang diberikan kepada saya, dia akan memang mencabar dari segi vocal range dia agak besar. The lows are super low, the highs are seperti biasalah ke langit. Tapi saya juga suka lirik kepada lagu ni, and walaupun it's quite it's a very sad song kan. Kita sayang kat orang tu gila-gila, tapi mungkin kita dah pernah kena dengan orang ni, tapi kita sayang juga. So itulah the persoalan dalam lagu ni is I love you so much, you're half of me, tapi you dah pernah berdusta lah kepada kita, tapi kita nak juga, so haruskah. But I think benda ni
is relevant today because mungkin ramai benda ni macam hakikat lah. Yalah. It's like lumrah kehidupan. Memang a lot of people go through things like this, you know. I mean, I'm not saying kita manusia jahat, tapi you know, dah realitinya memang things like this sometimes happen. So I don't know why, I just felt like that it's quite a powerful song dari segi lirik, dari segi melody, the build up in the song, semua macam Kat mana kesetiaan seorang wanita perempuan itu kan? Tak semestinya lah. I mean, dia can relate juga. Lah. I think tapi ialah saya perempuan kan, so tajuk dia perempuan lah, bukan lelaki. Okay, kemana harapan yang Jack rasakan untuk lagu ini perempuan? Sebab saya tahu setiap kali single hit dikeluarkan oleh Jack, pastinya ada harapan yang diletakkan dengan berat lagu tu. Mungkin perempuan bagaimana? Okay, lagu perempuan saya harapkan yang terbaik. Saya harap orang boleh terima lagu ni dengan baik. Maybe tak relevan kepada dia, tapi it's again once again I repeat lah, benda ni it's very powerful. Sebab kalau kita sebagai perempuan, kita punya emotion lebih sikit kan. Kita itu rasa pasti. Terlalu kita kalau menjiwai benda tu, or even if something like that is happening in our life, walaupun tak berlaku, tapi kita macam boleh faham kalau kawan kita or saudara kita or siapa-siapa yang melalui something like this. Kalau kita tak kena, kita nak nasihatkan dia macam ni, but the fact is that perempuan kita lebih sikit emosi kita. So but anyway, I just hope that people can relate with the song and terima dengan baiknya, dan itulah. Nampak penerimaan sangat baik setakat ini, Jack. Dan lepas ni Jacqueline macam mana? Adakah akan sepi yang senyap lama sekejap tunggu dan keluar lagi satu karya? Dia macam mana? Dia macam ni. Okay, dia sebelum pandemik dah berapa tahun dah ni? Dah setahun, 2 tahun lebih lah actually. 2.5 years ni. Memang I rasa industri kita yang antara yang paling pertama di shutdown dan paling last dibuka balik. Betul tak? Okay. So dalam 2.5 tahun ni tak perlulah kita nak berkarya sangat kan. Tapi I just think maybe it wasn't time yet lah. Kan kita nak keluarkan lagu bukan sekadar nak mengeluarkan lagu apa-apa sahaja. Obviously we want a song that is really good, a song that is to the soul. Kaya lah dari segi dia punya melody, lirik, maksud lagu tu apa semua, penyampaian, everything. So sometimes memang selalu orang tanya saya, Jack, kenapa dah tak nyanyi lagi ke? Lama je tak tengok muka kat TV. I was like, oh ya ke? But I've been busy with other stuff lah. Zaman lockdown hari tu, I have to do other things kan. Takkanlah sekadar duduk depan phone nyanyi untuk orang macam tu. You have to get on with life kan. So life happened, and now perempuan is happening right now. So I think semua benda dia ada time dia tertentu. So betul. Masih yang sesuai. And I want to continue singing. Saya tak berhasrat untuk terus berhenti menyanyi ke apa, tak ada. I've always wanted to carry on, tapi macam saya cakap lah, life happens, you see. So Okey, kita nak dengarkan juga pandangan Jack untuk industri sekarang ini, sebab sebagai orang yang lama dalam industri, melihat kepada credibility Jack kan untuk memilih lagu yang terbaik untuk diri kita walaupun bertahun-tahun tunggu. Tapi nak dibandingkan dengan sekarang, pacing dia agak laju ya, anak-anak muda keluar lagu. Tapi mungkin ada pandangan tersendiri untuk membandingkan industri dulu dengan apa yang diperlukan, suntikan yang penting, elemen untuk industri terkini kita. Okay, so music sentiasa berubah, you know. So sekarang kalau saya dengar apa yang saya dengar tu betul, sekarang zaman low key, L-O-W-K-E-Y. Saya dengar low key, itu kenapa benda low key, L-O-K-I ni. So low key, so everybody nyanyi style santai katanya. So mungkin dengan saya mengeluarkan lagu ni, maybe it's not mungkin boleh dikatakan tak adalah current sangat, tapi saya tak lari daripada diri saya sebagai seorang penyanyi. So tak adalah tiba-tiba saya nak nyanyi lagu macam ikut trend semata-mata. No, I cannot. I mean I can, but it's not me. So that would be mengeluarkan lagu sekadar alah, just buat je lah apa-apa. But I still think there is diversity in our industry. Dan kita ada banyak ruang untuk ramai keluar berkarya dengan style masing-masing, iaitu itu yang mewarnakan industri music in itself. Dan sebab itulah Jacqueline dalam liga sendiri. So siapa yang kira otai-otai yang masih nak keluarkan lagu, dia akan, of course dia akan ikut cita rasa dia, style dia. Everyone will sing according to their own kekuatan lah. So I don't think I akan keluarkan lagu yang
yang Betul? low key. Mellow. Macam bukan Jack ya. Jangan. Okey, terima kasih Jack. Thank you so much for coming. We wish you the best. Yep, Jack and Better boleh dengarkan lagu perempuan di mana-mana platform sekarang ni. Di semua platform, yes. Okey, dan kita akan berehat seketika selepas ini dan kita akan membincangkan sedikit sebanyak antara info yang akan disampaikan kepada anda. Jangan ke mana-mana. Teruskan kami di Malaysia hari ini. Malaysia hari ini masih lagi bersama dengan anda untuk pagi Khamis 4 Ogos 2022. Hari ini kita nak kongsi bersama dengan anda semua bagaimana peluang untuk anda berinfak ataupun wakaf bersama dengan pembinaan ataupun pembangunan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 di Shah Alam. Jadi kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Ashraf bin Muhammad Rizwan selaku Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami dan baik. pastinya hari ini bukannya datang dengan intipati kosong ya. Kita nak berbicara tentang bagaimana nak adakan peluang bagi mereka di luar sana untuk mengetahui tentang pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11. Mungkin Ustaz nak kongsikan? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Anim. Ya, saya. Ini Shah Alam Anim. Betul. Shah Alam. Okey, Shah Alam This ni is selalu. Shah Alam. Ya, this is Shah Alam. Orang nampak masjid negeri Shah Alam. Tetapi Shah Alam sebenarnya komuniti penduduk Islam yang sangat ramai. Sangat ramai. Satu kawasan yang mana pada asalnya lebih kurang beberapa ribu orang sahaja. Tetapi kali ini dijangkakan hampir ke 4,000 orang jemaah untuk menggunakan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam U11. Jadi jangkaan lebih kurang lagi beberapa tahun hampir 20,000 orang penduduk. Hari ini jemaah boleh dekat 1,000 orang saja. Jadi kita bincang, kita buat mesyuarat, akhirnya buat keputusan kena bina Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam U11. Jadi kalau dekat Taman Botani itulah. Ya, kalau berhampiran situlah. Ya, jadi anggaran kos dengan besarnya masjid lebih kurang 16 juta. 16 juta. Collection hari ini dah dapat yang saya dapat info 2.4 juta. Bermaksud lebih kurang 13.6 juta lagi masih diperlukan. Ya. Ini dia sedikit lawatan tapak masjid yang dapat kita bawakan kepada anda semua kan. Kalau kita kata kompleks ni maknanya dia bukan sahaja tempat untuk beribadat tetapi juga mungkin akan memberi manfaat kepada penduduk-penduduk di sana kan, terutama sekali berada di kawasan ini. Jadi kutipan dana yang diperlukan lebih kurang 13 juta lebih tadi dan bagaimana ianya dikatakan mungkin sama-sama kita boleh contribute atau meletakkan sumbangan di sini. Pertamanya tengok dekat televisyen tu boleh print screen dah siap-siap tu. Cepat-cepat tangkap gambar. Yang itu pertama. Nombor dua, kena ingat di Shah Alam ni lebih kurang ribuan student IPT, UiTM Shah Alam, pelajar-pelajar daripada UNICEL dan ada masyarakat Taman Botani, kaki tangan Taman Botani dan yang menariknya ada penduduk orang asal. Jadi kalaulah kita tengok Shah Alam ni dengan bila kita sembahyang Jumaat ni dengan keadaan agak padat dan ini sesuatu yang sangat-sangat diperlukan. Betul. Dan memang hajat itu bukan hajat yang kita katakan kita rancang sembrono tetapi setelah difikirkan maka kita anggap kompleks itu perlu ada dengan homestay-nya, perlu ada dengan pusat-pusat aktivitinya. Sebab kita nak jadikan dia satu kompleks. Bukan setakat orang datang buat ibadat tetapi ada aktiviti harian. Ada unsur kemanusiaan, ada unsur pendidikan. Itulah namanya kompleks Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam. Dan pastinya kalau adakan satu kawasan yang besar untuk dihimpunkan tu bukan sahaja dapat kita bersama-sama tetapi mewujudkan peluang pekerjaan kepada ramai juga kan individu-individu yang terlibat. Perancangan-perancangannya setakat ini berapa peratus yang dah orang kata dah ada digambarkan? Pertamanya kita kena dapat kelulusan daripada JAIS dan kita sudah mendapat kelulusan daripada JAIS. JAIS pula letak syarat 70% daripada collection dah dapat baru boleh pecah tanah. Ini peraturan yang diletakkan oleh JAIS lah. Tetapi yang kita maklumkan pada hari ini memang kelulusan dan JAIS bagi green light untuk you buat collection, untuk you dapatkan dana ini kerana ketepatan untuk memungut sedekah ini bersesuaian dengan tempat yang memang sangat-sangat memerlukan. Jadi kompleks ini tengok dekat tabung wakaf pembinaan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Shah Alam. Tuan-tuan, ini bulan Muharram. Ya, ini bulan Muharram. Bulan Muharram. Bulan yang terbaik ya. Ya, antara bulan-bulan yang terbaik dan kita harapkan dalam bulan ini kita dapat sama-sama salurkan ke tabung wakaf. Nama pun wakaf. Kalau ni nak tahu bulan sahabat Nabi ni macam-macam jenis. Dia ada kaya, ada miskin. Tetapi dia mesti ada satu trademark.
Ada apa trademark dia? Trademark dia, mereka mesti meninggalkan wakaf. Walaupun dia susah. Betul. Dia mesti ada sedikit wakaf. Jadi kita pun nak, kalau boleh tu, kita jadi seperti sahabat Nabi, dynamic. Cakap serupa bikin. Dia buat, dia laksanakan. Dia bukan fikir setakat hari ini, tetapi dia fikir juga jangka masa yang panjang selepas daripada kematian. Ustaz, mungkin kita yang nak menarik anak-anak muda bersedekah ini kan, mereka nak tahu juga kalau dalam banyak-banyak infak ni, kenapa infak masjid ini antara yang digalakkan untuk mereka lakukan? Okey, dalam dunia ni ada tempat yang Nabi sebut. Tempat ni semua kena buat baik. Dia tak kira lah market, shopping kompleks ke mana-mana pun. Betul. Tapi ada satu tempat yang Nabi sebut dan Quran pun sebut tentang kelebihan masjid. Dan ada man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa bina masjid di dunia, Allah bina rumah dalam syurga. Ulama kata kalau bina rumah dalam syurga, pasti orang itu berada dalam syurga. Dia bukan bina rumah kita tak masuk lagi, booking dia dah. Bina rumah mesti kita ada sekali. Dan masjid ni dalam banyak-banyak tempat Nabi pernah menyebut tentang ada beza masjid dan pasar. Dan ada sebahagian ayat Quran, wakadzalika ja'alnaka, dikatakan wa ja'alnal baita mathabatan lin-nas wa amna. Kami jadikan masjid ini sebenarnya dia boleh mendatangkan keamanan. Orang stres, sekarang dia pergi masjid dia boleh release stres. Frekuensi dalam masjid itu dengan bacaan zikir dan sebagainya itu antara yang diperlukan oleh seseorang. Keserabutan orang-orang Shah Alam ni seronoklah kalau orang Shah Alam bagi manfaat. Dengan jamnya lagi Ustaz. Dengan jamnya lagi kan. Tinggallah masjid sekejap tempat singgah, ramai orang boleh masuk betul. Ustaz, yang terakhir ajak mereka semua ramai-ramai mungkin secara ringkasnya untuk sama-sama kita wakaf bagi kompleks masjid yang bakal dibina. Silakan. Okey, pertamanya tuan-tuan nampak dekat TV tu, tuan-tuan boleh screenshot, ambil dia punya number account. Sekarang ni tak susah. Dan saya ingin sarankan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli min kulli sumbulatin mi'atu habbah. Quran kata siapa yang memberikan sedekah ada 7 tangkai lahir 100. Maksudnya sedekah ini dia sikit tetapi ganjarannya berterusan dan tidak ada limit. Tidak ada limitasi. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ashraf bin Muhammad Rizwan, Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Kompleks Masjid Bukit Bandaraya Seksyen U11 Shah Alam. Dan pastinya kami di sini mengharapkan yang terbaik untuk perjalanan pembinaan masjid ini. Ramai-ramai untuk kita wakafkan, kongsikan. Mungkin apa yang kita ada itu adalah separuhnya adalah milik yang lain. InsyaAllah. Baik, kita nak bersama dengan Sofia untuk perkongsian yang seterusnya. Silakan Sofia. Baik, terima kasih Anim. Dan bagi anda semua penonton di rumah, kalau anda ni suka rancangan-rancangan yang seperti paranormal, ini untuk anda. Detik 12 malam kini kembali dengan musim kelima bersama hos Saiful Azmi Jamsari. Dan Detik 12 malam ini menemui penonton dengan sedikit kelainan. Musim ini akan menyaksikan aktiviti paranormal yang benar-benar dilalui oleh individu-individu lokal, selebriti terkenal dan juga penyiasat paranormal seperti tetamu jemputan mingguan untuk berkongsi pengalaman mereka sendiri mengalami gangguan mistik yang pernah dihadapi. Jangan lupa untuk saksikan sendiri Detik 12 malam setiap Jumaat jam 11.30 malam hanya di TV3. Anim suka cerita tu. Detik 12 malam. Saya lebih suka nak kirim surat. Kirim surat. Sebab apa ini dia? Bulletin FM, surat terbuka rakyat. Kita nak kongsikan bersama dengan anda. Bulletin FM ingin memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk meluahkan pandangan dan juga isi hati kepada kementerian kerajaan, agensi, VVIP, public figure atau selebriti dalam surat terbuka rakyat. Contohnya surat terbuka, surat cadangan dan yang lain-lain, dan kami akan bacakan, kami akan dapatkan maklum balas daripada sesiapa sahaja surat tersebut ditujukan. Hantarkan surat terbuka rakyat anda ke bulletinfm.audio. Okey, itu sahaja. Dengan itu kita ucapkan terima kasih. Dah habis dah. Bersama kami sampai hujung rancangan. Ya, betul. Best hari ini? Ya, best. Alhamdulillah. Kita nak harapkan agar anda terus sahaja support kami, sokong kami di MHI TV3, Instagram, Facebook untuk anda nantikan apa lagi topik yang bakal kita bawakan. Esok dalam soal wang, sejauh mana kepentingan pelaburan asing kepada ekonomi negara. Okey, kita jumpa esok di MHI. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.